إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القلوب وبحق أسمائك المكتوبات في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عليك يا رب وبحق اسمك إلى المنتهى وبرحمتك يا الله يا الله يا رب العالمين ومن كل شيء قدرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidain. Hukukul walidain, segala hak-hak bagi dua ibu bapa. Makna anak-anak ada hak terhadap dua ibu bapa. Ada hak, ada kewajipan yang perlu ditanggung oleh anak-anak terhadap dua ibu bapa. Al-walidain, bermula dua ibu bapa tu siapa dia? Huma, kedua-duanya dua ibu bapa. As-sababu fi wujudil insan laula ana'uhuma mastaraha walaula syaqahuma ma tana'ama. Huma, kedua-duanya ibu dan ayah kita tu ialah as-sababu, menjadi satu sebab fi wujudil insan, pada adanya manusia. Nak ada manusia tak di atas muka bumi ni, dua ibu bapa lah sebagai sebab. Laula anahuma, jikalau tidak kerana susah payah kedua-duanya, dua ibu bapa, susah payah dua ibu bapa tu, mastaraha, nascaya tidak dapat kesenangan lah oleh anak-anak tadi tu. Jadi kerana dua ibu bapa itulah anak-anak dapat kesenangan. Walaula syaqauhuma matana'ama, dan jikalau kerana tidak ada sifat kasih sayang oleh kedua-dua ibu dan ayah, nascaya matana'ama, nascaya anak-anak tak akan dapat merasai nikmat. Oleh kerana ada sifat kasihan belah oleh dua ibu bapa itu terhadap anak-anak, maka anak-anak matana'ama dapatlah nikmat, dapat merasai nikmat. Ni penting mak ayah terhadap kita tu. Nak cerita di sini, mak ayah terhadap kita tu sangat-sangatlah sayang. Buat segala-galanya adalah untuk anak, supaya anak tu dapat merasai nikmat-nikmat selepas daripada mak ayah tu tak ada. Amma ummuhu, dan ada pun bermula ibunya, ibu kita tu. Fahamalatuhu kurhan wa wada'atuhu kurha,
Maka ada pun bermula anak ni suratul Luqman. Surah Luqman. Maka menanggunglah ia ibu akan anak. Hal keadaan kurhan, tidak suka, sebulan 2 bulan muntah, hari sampai 9 bulan menanggung kemenderitaan di atas mengandungnya anak yang ada di dalam perut. Itu makna kurhan. Jadi siapa dia? Yang hamalatuhu itu adalah ibu yang kandung, yang bawa ke sana kemari. Wa wada'atuhu kurha, dan selepas daripada mengandung, melahirkan akan dia akan anak tu pula hal keadaan kurhan, tak sanggup, sakit, susah, payah. Tapi terpaksa, kerana ini adalah jiwa ibu terhadap anak, nak kepada anak, sanggup segala-galanya. Wa amma abuhu, dan ada pun bapaknya. Apa tugas bapak? Faqad bazala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Dan ada pun bermula bapaknya, bapak bagi anak tadi, faqad bazala wus'ahu, maka memberilah ia anak tadi itu wus'ahu, segala usahanya, daripada duit ringgit dan sebagainya, fima ya'udu ilaihi, pada barang, pada segala-galanya, ya'udu ilaihi, yang kembali kepadanya, kepada anak. Kembali tu bin naf'i, dengan manfaat. Jadi segala-gala ibu bapa cari itu tidak ada lain dan tidak bukan demi kepentingan anak-anak, manfaat tu balik kepada anak dia. Ni tugas bapa pula. Apa dia tu? Daripada manfaat tu ialah min tarbiyatihi, daripada tarbiyah, didikan, asuhan daripada ayah anak pula. Supaya anak tadi tu daripada ayah. Min tarbiyati jismihi, daripada tarbiyah jasanya, jasa anak. Jasa anak, bapak dia tarbiyah, bagi makan, bagi minum, didik, belajar. Itu kewajipan di atas bapak pula. Waruhihi, dan rohnya, roh anak pun wajib di atas bapak juga, kena mengajar, kena didik agama. Kalau bapak tak reti, hantar pergi pusat-pusat pengajian agama, supaya dosa yang ditanggungkan oleh bapak itu terlepas. Kalau tidak, berdosa buat selama-lamanya. Ini kewajipan bapak. Roh dan jasad sekali. Cari makan, minum, duit ringgit. Lepas tu ajar anak semayang, ajar anak agama, ajar semayang, ajar puasa, ajar segala-gala, segala hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Ini kewajipan di atas bapa. Di sebaliknya, kalau bapa tu jahil, tak reti hukum agama, hantar tempat-tempat pusat pengajian, supaya kewajipan yang ada di atas bapa itu gugur. Gugur, turun pula pada orang-orang yang ditanggungjawabkan untuk mendidik anak-anak dia itu pula. Iaitulah terdiri di kalangan guru-guru yang akan menterbiahnya. Fayajibu alaihi an yazkura ni'matuhuma liyashkurahuma alaiha. Maka wajiblah alaihi, ke atasnya, ke atas anak, wajib an yazkura ni'matuhuma, bahawa mengingati segala nikmat-nikmat yang telah diberikan, yang telah dicurahkan oleh dua ibu bapa terhadap diri dia tu tadi. Wajib kena anak tu ingat, wajib anak kena kenang, wajib anak kena tengok balik kebaikan dua ibu bapa terhadap diri dia tu. Tujuan apa? Liyashkurahuma alaiha, supaya anak dapat mensyukuri kedua-duanya, kedua ibu bapa, dapat berterima kasih terhadap dua ibu bapa.
alaiha di atasnya, di atas didikan dan asuhan mengandung mak, nasbah mak dia mengandung susah payah sampai 9 bulan, sampai lahirnya, sampai keluar balik duduk di luar, bapak pula ambil peranan cari harta benda, didik dia sama ada roh atau jasadnya. Wa ayyan tasila amrahuma illa iza kana bimaksiatin. Dan wajib ke atas anak tadi menjunjung amrahuma, segala suruhan dua ibu bapa. Wajib di atas anak kena junjung makna kita letak nombor satu. Letak nombor satu segala suruhan mak ayah tu tadi. Kalau ada hak kita tak belakang, kena tunai hak mak ayah dulu. Tu wa ayyam tasila amrahuma, malaikat yang tak payah kita tunduk, kita patuh, illa iza kana bimaksiatin, malaikat apabila adalah ia suruhan dua ibu bapa tadi itu suruhan bimaksiatin, mengerjakan maksiat, buat perkara-perkara yang buat deraka kepada Allah, maka pada ketika itu tak wajib anak tak wajib anak taat kepada dua ibu bapa. Wa an yajlisa ma'ahuma khashi'an ghaddan tarfahu an zallatihima, dan bahawa duduklah ia anak ma'ahuma, bersama-sama dengan dua ibu bapa tadi tu. Cara, adab, tata tertib nak duduk dengan mak ayah lagu mana? Ialah hal keadaan anak tu khashi'an, duduk menunduk dengar apa yang mak ayah akan cakap. Jangan ada act. Duduk patuh, khusyuk, tawaduk, tunduk kepala tu terhadap dua ibu bapa. Hal keadaan ghaddan tarfahu an zillatihima, hal keadaan dia tu ghaddan, menunduk, tunduk. Tanda patuh taat kita, tanda kita nak dengar nasihat sepatah dua kata daripada mak ayah. Wala yu'ziyahuma walau biqaulin uffin, dan jangan sekali-kali menyakitilah oleh anak akan kedua-duanya, dua ibu bapa. Perasaan dia, hati dia teguri. Jangan sekali-kali buat jadi gitu. Walau biqauli uffin, walaupun dengan perkataan sekalipun tak boleh. Ni dua ibu bapa kita. Bagaimana ayat-ayat? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala wa alla yutila jidalahuma, dan bahawa jangan sekali-kali yutila, dan jangan sekali-kali bahawa memanjanglah oleh anak-anak itu tadi jidalahuma, akan batahan kedua-duanya dua ibu bapa. Jangan tak boleh, tak mau, tak tak ambuh, tak boleh. Dengar dan patuh. Itu syarat bagi anak nak berjaya, syarat bagi anak nak berkat, syarat jadi anak nak jadi baik. Syarat bagi anak nak jadi seorang yang bertuah, jangan sekali-kali bantah perkataan mak ayah. Hidup insya-Allah bahagia dunia dan akhirat. Wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima. Ni. Wa alla, dan bahawa jangan sekali-kali yamshi, berjalanlah oleh anak tadi amamahuma, di hadapan kedua-duanya dua ibu bapa.
Kita nak lalu kat depan dia, dia duduk. Tak boleh. Ini adab. Bagi penghormatan kepada mak ayah. Ni dak mak ayah duk cokoh lalu pergi mari kat depan. Minta izin, minta maaf. Minta kebenaran dak lalu. Macam ayam, macam itik, macam lembu tu. Kenapa? Jahil agama. Sebab tu hidup huru-hara, tidak ada keberkatan. Kerana tidak ada tata tertib dalam hidup. Kenapa tidak ada tata tertib dalam hidup? Kerana tak belajar agama. Boleh nak lalu pergi mari kat depan mak ayah illa fi khidmatihima, melainkan kerana khidmat kepada dua ibu bapa tadi. Kita khidmat, kita buat kerja, bantu dia, tolong dia, barulah boleh kita nak pergi mari di hadapan dia tanpa kebenaran sekalipun. Wa an yad'uwa lahuma birrahmati wal maghfirati, dan bahawa menyerulah ia anak, memanggil lahuma bagi kedua-duanya, ibu dan ayah kita tu, nak panggil dia birrahmati, dengan kasih penuh, dengan kasih sayang. Panggil mak ayah tu dengan penuh perasaan kasih sayang, hormat. Wal maghfirah, dan memberi pengampunan penuh. Ni apa silap sikit sebanyak, silap kita ke, silap mak ayah ke, jangan sekali-kali duk simpan di dalam hati. Kita kena sentiasa wal maghfirah. Kita manusia tak sunyi daripada kesilapan. Ni kalau mak ayah tua sikit, cakap banyak, mula anak nak jadi masam muka. Wa an ya'murahuma bil ma'ruf wa yanhahuma 'anil munkar, dan bahawa menyuruhlah oleh kedua-duanya akan anak tadi itu bil ma'ruf, dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Wa yanhahuma, dan tegahlah kedua-duanya anil mungkar, daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kita suruh mak ayah kita dengan mengerja perkara-perkara yang baik, ajak dia pergi surau, ajak dia pergi masjid, ajak dia pergi belajar, ajak dia dengar ceramah sana sini. Bawa dia, pujuk dia, didik dia, asuh dia bersama-sama dengan dia. Dengan perkara-perkara al-ma'ruf, perkara-perkara supaya bina keluarga tu jadi baik. Wayanhahuma, dan hendaklah anak tadi tu tegah akan kedua-duanya, mak ayah tu tegah anil mungkar, daripada melakukan perkara-perkara yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkar yang diingkar, yang ditegah oleh agama. Nasihat. Duduk lebih-lebih lagi kita sebagai seorang pelajar ni kena sentiasa bercakap tentang agama terhadap mak ayah kita. Sekiranya mak ayah kita jahil tentang agama, supaya hidup dalam keluarga itu keluarga yang bahagia, yang penuhi dengan agama. Kenapa dia kata hendaklah kita suruh mak ayah kita dengan banyak mengerjakan makruf, sedekah dan sebagainya, dan tegah daripada mak ayah kita tu melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kenapa kata begitu? Liyakuna sababan fi najatihima minan nar, supaya adalah kedua-duanya mak ayah kita tu menjadi satu sebab pada melepaskan kedua-duanya, dua ibu bapa, minan nar, daripada neraka. Tu tujuan dia, supaya tegahan kita tu menjadi satu sebab yang melepaskan mak ayah kita daripada azab neraka. Ingat, nak berjaya dunia dan akhirat, hendaklah mengerja perkara-perkara yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala, dan tinggalkan segala perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hidup dia tu adalah bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali buat perkara tu. Tu wajib kita kena tegur mak ayah kita. Kerana hidup ni
Dunia ada syurga, akhirat ada syurga. Sebelum kita mati, kalau kita dapat syurga akhirat, Allah Ta'ala akan nugerah syurga dunia dengan bawa hidup bahagia. Kama kana sababan fi wujudihi, sebagaimana adalah kedua-duanya dua mak ayah kita tu tadi, sebab bagi adanya ada kita. Susah payah dia tu. Susah payah dia bela kita sampai kita besar, kita dah boleh bekerja, kita duduk pejabat, kita ada segala-galanya. Maka di ketika tu wajib bagi kita pula kena ambil cakna, ambil berat terhadap mak ayah kita tu pula. Kalau kita nak jadi orang yang baik. Kama kana sababan fi wujudihi, sebagaimana adalah kedua-duanya mak ayah tadi tu menjadi satu sebab bagi adanya segala-gala yang ada pada kita. Kita nak ada harta benda, punca daripada mak ayah. Kita nak dapat kerja, punca daripada mak ayah. Kita nak dapat pangkat dan segala-galanya dalam hidup kita tu adalah punca daripada mak ayah kita. Maka di saat tu kita kena bersyukur dengan bahawa kita letak mak ayah tu nombor satu, dengan bahawa kita tak urusan tu ibu dan ayah tu lebih utama daripada diri kita sendiri. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan telah memperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikau alla ta'budu, bahawa jangan sekali-kali kamu sembah illa iyyahu, melainkan kepadanya, kepada Allah. Kalau nak sembah tidak ada lain melainkan Allah saja. Itu tempat kita sembah, tempat kita puja. Wabil walidain, dan selepas daripada kita menyembah Allah, serah segala-gala hidup kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan segala urusan hidup kita, nafas kita keluar masuk, mati hidup kita, mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, lillah, persembahkan kepada Allah, serah kepada Allah. Tu ta'abbud, kehambaan kita tu. Lepas daripada tu, benda yang kedua yang wajib kita kena buat ialah wabil walidaini ihsanin, dengan buat baik terhadap dua ibu bapa kita. Itu nombor dua. Besar. Makna nak cerita, selepas daripada semua Allah, maka Allah Ta'ala perintah suruh kita buat baik terhadap dua ibu bapa. Ini cerita besarnya. Mak ayah jangan dia buat lebih kurang. Imma yablughunaka indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Imma yablughunna indakal kibar, imma, jika adalah, yablughunna, sampailah usia-usia mereka itu, mak dan ayah kita tu, indaka, di sisi kita, dia duduk dengan kita dan dengan kita, dapat bertemu dengan kita, kibar, di usia yang tua. Sekiranya mak ayah tu duduk dengan kita di ketika usia dia tua, sempat dengan kita, kita dapat duduk dengan dia pada ketika tu, seolah-olahnya kita kata usia dia 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, tak larat nak buat kerja dah. Maka di situ dia duduk dengan kerja, duduk dengan kita. Takdirnya Allah kita kena jaga. Allah takdirkan kita kena jaga dia. Duduk sekali dengan kita dalam rumah tu. Itu mak ayah. Imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma, salah satu daripada keduanya. Duduk dengan kita
Ayah dah mati dah, tinggal mak. Duduk dengan kita juga mak, jaga mak kita. Ataupun mak kita mati, ayah kita ada, maka kita duduk dengan ayah kita, jaga dia baik-baik. Ahaduhuma au kilahuma. Fala takul lahuma uffin. Jadi kita kena jagalah mak ayah kita. Jangan duk tinggal dia. Fala takul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali engkau berkata bagi kedua-duanya akan perkata tak boleh. Suruh tu suruh ni ikut. Jangan dia kata malah tak boleh. Salah. Wala tanharuhuma, dan jangan kali tanhar jekah kedua-duanya, dua mak ayah. Mak ni mari beli dah, hari ni kena beli pula. Tak boleh begitu. Jangan. Wa kullahuma, dan hendaklah kamu berkata bagi kedua-duanya, dua mak ayah tu, qaulan karima, akan perkataan yang baik-baik. Cakap dengan lemah lembut, ada budi bahasa. Ketika dia panas kita pujuk, ketika dia kita tak larat kita pujuk dia. Supaya dia ada semangat balik untuk nak hidup, nak kuat. Tu aqul rabbirhamhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāḥadz zulli minar rahmati, dan hendaklah engkau merendahkan lambung engkau lahuma, bagi kedua-duanya. Lambung maknanya kita kena tawaduk, kena dahulukan segala hak-hak mak ayah kita terhadap diri kita tu. Dalam segala-gala dalam hidup kita, makan, minum, dalam rumah, apa saja pun kita kena hormat, kena ikfid lahuma janāḥadz zulli. Kalau dia nak duduk, kita sapu tempat-tempat dia duduk, hampa tilam elok-elok. Kalau dia nak tidur, kebah-kebah tempat tidur dia. Tak? Kalau dia duduk atas sofa, kebah-kebah sofa tu, bagi bersih, silakan duduk. Kena buat macam tu. Kita buat tu semata-mata minar rahmati, dengan penuh sifat kasih sayang kita terhadap dua mak ayah kita tu tadi. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, dan hendaklah kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, hai Tuhan kami. Minta dengan Tuhan. Hari-hari 5 waktu tu kita kena banyak minta dengan Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala limpah rahmat dan kasih sayang terhadap dua ibu bapa tu. Tu aku Rabbi, dan hendaklah kamu perbanyakkan kata Rabbi, hai Tuhan kami. Irhamhuma, kasihkanlah kepada mak ayah kami tu wahai Tuhan, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mak ayah kasih kepada kami di waktu kami kecil-kecil dulu. Kita minta gitu dengan Allah. Kalau kita kecil-kecil dulu, nyamuk seka tak boleh nak gigit kita, teriak pun tak boleh nak bunyi, dia bangun selalu dah. Begitulah kita jaga dia sebagaimana dia jaga kita di waktu kecil dulu. Surah Al-Isra ayat yang ke-23 hingga ke-24. Jadi haza bermula ini ayat ni. Kita dah baca tadi tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāḥadz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ayat ni haza wal yakhussul haza ini ni wal yakhussu al umma bi ziyadatil birri, dan ini
Nak cerita lagi akan datang ni, wal yakhussa, dan tertentunya buat baik anak tadi tu akan ibu. Ni hadis Nabi SAW. Kita kena buat baik terhadap ibu, khas ibu saja. Kenapa? Kerana buat baik tadi tu, bapa kita kena buat baik, ibu pun kita kena buat baik, tapi ibu kena buat baik terhadap ibu kena lebih daripada bapa. Kena lebih. Biziyadatil birri, kena lebih daripada bapa. Kerana ibu yang melahir, ibu yang susah payah. Bapa dia keluar cari nafkah, cari duit ringgit. Yang duduk tarbiyah, duduk didik hari-hari itu, duduk dengan mak ayah kita ni, duduk dengan mak paling banyak sekali. Sebab tu buat baik dengan mak kena lebih banyak daripada buat baik terhadap bapa tu lagi. Kenapa kata begitu? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati 'alal walidi dhifain. Birrul walidi wa birrul walidati, hendaklah kamu buat baik terhadap ibu kamu tu, 'alal walidi, di atas bapa tu, dhifain, dhifani, ialah dua kali ganda. Dua kali ganda. Bermula buat baik terhadap birrul walidati, bermula buat baik terhadap ibu di atas bapa tu, ialah dua kali ganda. Dua kali ganda lagu mana? Maknanya kena lebih dua kali ganda daripada bapa. Tu dia. Ibu tu tadi. Kalau bapa sekali, ibu kena dua kali. Bapa 10, ibu kena 20 kali. Kena lebih ibu daripada bapa tu tadi. Habis di situ hukukul qarabah. Ni hak qarabah pula, kaum kerabat kita, adik beradik. Ni adab dalam Islam. Islam dia ada adab, ada tata tertib, ada cara. Dia bukan boleh main duduk. Tak boleh. Sebab tu wajib kita kena ambil tahu, ambil cakna, ambil berat tentang adab-adab dalam hidup. Kerana hidup Nabi SAW dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dipenuhi dengan adab-adab sopan santun yang telah disusulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah disusulkan oleh Tuhan sendiri melalui lidah Nabi kita Muhammad SAW. Aqaribul insan hum zawur rahmatihi, hum zawur rahimihi. Ini aqaribul insan, orang-orang yang lebih dekat di kalangan manusia. Aqarib ni lebih dekat lagu mana umat? Adik-beradik dengan sepupu, siapa lebih dekat? Adik-beradik lebih dekat. Sepupu dengan bukan sepupu, sepupu lebih dekat. Tu aqarib, dia panggil orang yang lebih dekat dengan kita. Adik, beradik, sepupu, sepapak, pak, saudara. Tu. Jadi dengan puak-puak tu hum, bermula mereka itu zawur rahimihi. Bagi mereka itu zawur rahimihi, ada mempunyai hubungan aqarib tu tadi. Mempunyai rahim dia, hubungan kasih sayang. Tak boleh kita nak buat ikut dan dia. Kaum kerabat kita tu. Sebagaimana waqad amarallahu ta'ala biwasli rahimi wa naha an qat'iha, dan sesungguhnya telah menyuruhlah oleh Allah Subhanahu wa taala biwasli rahimi, dengan sambung silaturahim. Dah lama tak pergi, setahun dah tak pergi, maka raya tahun ni gilah cari adik-beradik, sepupu, papak, panggil balik mari ke, hubung balik silaturahim. Ni Islam, ni agama kita. Tambah balah-balah lagi lah. Tak, 3 hari tak cakap tak boleh masuk syurga. Jangan main-main. Hidup serabu atas dunia. Kenapa?
tak sudah lagi nak duk berkelahi, tak tegur lagi. Dia bukan akhirat saja, hidup dunia pun serabut kalau kita duk balah begitu, tak cakap, tak minta maaf balik. Akhirat lagilah masuk neraka. Wa yanha wa naha an qatiha, dan menegah ia Allah Taala akan manusia daripada memutus silaturrahim. Ni Allah Taala marah. Allah Ta'ala mereka kepada mereka-mereka yang putus silaturrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wajib kita kena silaturrahim, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaqulullahu Ta'ala, telah berkata, telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Dia panggil hadis ni adikku dia. Nabi kata, Tuhan kata. Aku rakyat hak Tuhan kata Nabi. Ni panggil hadis kudusi. Anar-Rahman, kata Allah, aku adalah Tuhan yang bernama Rahman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi segala-galanya. Murah, bagi. Sama ada nak ibadat, tak ibadat ke, nak semua tak kung ke, semua apa pun Allah Ta'ala dia bagi ya wi kepada hamba-hamba dia tu tadi hak duduk atas muka bumi ni. Sebab tu orang kafir boleh hidup kerana Ar-Rahman. Ni jalan istidraj. Wahazihi, dan ini Ar-Rahimu. Ini mana dia? Iaitulah aqribul insan. Apa-apa hukukul qurabah, ataupun kita kata biwaslir rahim tu. Sambungkan silaturahim kita tu adalah kasih sayang daripada Allah. Kalau kita nak dapat kasih sayang daripada Allah, hendaklah kita wasilul arham. Wasilul arham makna kita kena sambung silaturahim balik di kalangan keluarga kita tu. Buatlah, kita kata setahun sekali buat majlis perjumpaan kaum keluarga. Ataupun adik-beradik setahun sekali mari berkumpul di rumah ibu bulan Ramadan ataupun raya. Tu buat balik, berjumpa balik. Tu wahazihir rahimu. Jadi orang-orang yang menyambung silaturahim, Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kasihan belah daripada dia. Masya Allah. Ini besar dia. Besar kelebihan dia. Wahadihi, dan bermula ini waslir rahim ni, ar-rahimu ialah dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Satu rahsia nak dapat. Nak bagi Tuhan sayang, nak bagi Tuhan kasih, nak bagi Tuhan panjang umur, nak Tuhan bagi segala-gala kepada kita, hendaklah kita kena silaturahim terhadap kaum keluarga atau kaum kerabat kita ataupun kaum muslimin sekaliannya. Istaqaqtu laha isman min ismi paman wasalaha wasaltu wa man qata'aha batattuhu. Kata Allah, kata kitab kita ni, musannif kita ialah istaqaqtu laha isman min ismi, telah mengistisqa, telah memecah, telah orang kata apa ni, istisqa, apa istiqaq, ambil daripada PM Adi ke, ambil daripada PM apa, PM Tariq, istiqaq, pecah nama Allah keluar, iaitu Ar-Rahim.
rahima yarhamu, rahiman. Isman min ismi, satu nama daripada nama-nama aku, iaitu Ar-Rahim tu. Faman wasalaha, maka sesiapa yang menyambungnya, sambung silaturahim, wasaltuhu, nasya aku sambungkan akan dia, akan rahim tu tadi. Siapa yang dapat sambung silaturahim, maka Allah Ta'ala akan sambung sifat kasih sayang tu tadi. Mana rahmat dan kasih sayang Allah terhadap dia tu tidak putus-putus. Waman qata'aha, maka siapa-siapa yang tidak menyambung silaturahim, tidak ziarah keluarga, bergaduh, berkelahi, putus terus bertahun-tahun, berpuluh tahun tak ada pergi, batatuhu, maka putuslah. Falihaza, maka kerana ini, yang bagi lil insan, maka sayugia bagi manusia, mura'atu hukukihim, maka sayugia, maka kerana inilah yang bagi sebaik-baiknya bagi manusia kena mura'ah, kena mera'i, kena ambil berat, ambil cakna tentang hukukihim, hak-hak mereka itu, hak kaum kerabat tu tadi. Tak boleh nak lepas begitu. Wal qiyamu biha, dan hendaklah kamu tegakkan dengan dia, yakni dengan segala hak-haknya, hak kaum kerabat. Dia sakit, masuk hospital, kena pergi tengok. Dia tak ada makanan, kena pergi hantar. Dia tak ada duit, dia kena pergi hantar. Dia sakit, kita kena pergi ziarah. Mana kena ambil, kena qiyam segala hak-hak dia. Kita kena tunai segala hak-hak kaum kerabat kita. Sebab tu dalam Islam dia kena belajar. Dalam Islam dia kena mengaji. Belajar dan mengaji. Mana kalau dia tahu, barulah boleh dia buat. Ni belajar tak nak, mengaji tak nak, apa tak nak. Macam mana nak buat, dah tak tahu. Hidup dalam keadaan kejahilan. Fala yu'zi ahadan minhum, dan jangan sekali-kali menyakiti ia seseorang, menyakiti ia akan seseorang minhum, daripada mereka itu, daripada kaum kerabat. Jangan sekali-kali. Menyakiti itu sama ada dengan lidah ataupun dengan perbuatan. Tak berkenan, benci ya, cakap banyak sangat. Tak apa, duduk diam sudah. Jangan duduk buat perkara-perkara yang menyakiti dia. Fala yu'zi ahadan minhum bi fi'lin wala qaulin, dengan perbuatan dan dengan perkataan, dan tidak pula dengan perkataan. Perbuatan kita sendiri, kita buat cara perbuatan pun tak boleh, ataupun dengan perkataan pun tak boleh juga menyakiti hati kaum kerabat kita tu. Wa an yatawadda'a lahum, dan hendaklah merendah diri dia, diri seseorang tadi, lahum, bagi mereka itu, bagi kaum kerabat. Kita kena rendah diri kita, walaupun kita ni seorang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Jadi dengan kaum kerabat kita tak boleh nak tunjuk ego, nak tunjuk kita ni orang kaya, nak tunjuk kita ni ada pangkat, nak tunjuk. Itu semua tu bawa pada kecelakaan tu. Punah ranah kaum keluarga. Tu tak boleh. Kita walau macam mana pangkat tinggi sekalipun, kalau dengan keluarga, tolong tak pangkat tu tak tepi. Pangkat kita, kereta besar kita, segala-gala ada pada kita, rumah besar, tak di tepi, hak tu tak kena mengena dengan adik-beradik itu. Tu tinggal, tu bukan agama. Adik-beradik ni adalah agama suruh buat tanggung tunaikan hak-hak adik-beradik kaum kerabat kita tu. Wa an yatawadda'a lahum, kena merendah diri terhadap mereka itu yang kaum kerabat kita. Wa an yatahammala azahum, dan hendaklah menanggung ia akan segala susahan-susahan mereka itu. Jadi adik-beradik kita ada susah, miskin, tak ada rumah dan sebagainya, kita cari tolong, cari jalan selesaikan masalah dia. Masalah kaum kerabat tu tadi. Jangan kita dah senang kita tinggal.
Lepas tu balik mari, pergi duk tunjuk hal masing-masing kepada kaum kerabat kita. Tayang tu tayang ni. Macam mana kita nak duduk bagi jadi elok dalam satu rumah? Masing-masing nak tunjuk kesenangan, kekayaan. Tu semua nak jadi Korun Haman. Korun Haman perangai dia lagu tu. Korun Haman ni nak tayang harta benda, nak tunjuk kata dia tu. Aku. Kita lah jadi gitu. Jadi celaka. Kata dia wa an yatahammal azahum walau tatawalu alaih, dan hendaklah menanggunglah ia akan segala susah payah mereka itu. Tak ada duit kita bantu duit, dia duduk hospital tu tolong pergi ziarah, tak ada duit hantar orang tolong bayar gaji kat dia. Buatlah setakat mana yang kita mampu, membantu kaum kerabat adik beradik kita tu. Ini adalah suruhan Allah, perintah Nabi. Walau tatawalu alaihi, dan jikalau berpanjanganlah mereka itu dalam keadaan susah, alaihi, ke atasnya, atas kita. Walaupun dia tu susah berpanjangan, kita pun tetap kena panjang juga tolong bantu dia. Selagi mana dia tak boleh bangun, kita boleh bantu sampai dia boleh bangun. Kalau dia meniaga, kalau dia sakit sampai dia sihat, kalau dia meniaga sampai dia jadi orang senang. Kalau dia tak ada rumah, cari jalan, cari piti, tolong buat rumah ke dia sehingga dia ada rumah. Begitulah benda-benda lain lagi. Ni adalah kaum keluarga yang wajib kita kena tunai. Ni hak-hak jiran, hak-hak kerabat, bukan hak jiran, hak kerabat. Kita ingat tak ada apa, jangan. Adik-beradik ni ada hak kita di atas dia. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni, masak bagi lebih-lebih, hantar ke adik-beradik kita keliling tu, adik-beradik jiran-jiran tu, supaya timbul sifat rahim tu tadi di kalangan kita. Manakala timbul sifat rahim tu, kasih sayang di kalangan puak-puak kita, maka rahmat Allah Ta'ala sentiasa turun. Manakala rahmat Allah Ta'ala turun di atas satu tempat, satu kampung, maka hidup situ bahagia, cari makan senang. Nak lahir benda-benda yang tak elok tak ada. Cuba buat perkara-perkara supaya timbul sifat kasih sayang. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah turun di atas satu tempat. Wa an yas'ala amma yaghibu minhum, dan jangan sekali-kali menanya ia seseorang tadi itu, amman yaghibu minhum, daripada mereka yang tidak ada di kalangan mereka itu. Jangan. Kita pergi di rumah dia, tak ada siapa, anak-anak dia pun tak ada klik, tak nampak siapa. Kita jangan sekali-kali buka mulut tanya mana abang long, makcik, mana ayah ngah makcik, mana posu makcik. Jangan tanya begitu. Kita tahu dah puak tu lama dah tak klik, kita pergi dah tanya. Jangan. Jangan tanya, kita bagi semangat. Tu wa an yas'ala amma yaghibu minhum, dan jangan sekali-kali kita menyebut, kita menanya, kita mengungkit balik amman yaghibu minhum, daripada mereka yang tidak ada di kalangan mereka itu. Anak-anak dia tak ada balik raya baru ni. Ni puasa nak habis dah tak. Semua kerja senang-senang duduk di Kuala Lumpur, mak duk kapur ni tak tahu dia di mana. Kita pun gila ziarah, mana anak-anak tak ada kelik ke makcik. Jangan duk tanya gitu, tak baik. Tak ada adab dengan hak kerabat kita tu. Bagi semangat, dia orang tu susah, dia orang tu tak ada masa buat macam tu. Wa an yusa'idahum fil husuli ala ma ribihim iza qadara, dan bahawa menolonglah ia seseorang tadi hum akan mereka itu, hendaklah kita tolong menolong sa'adah tu. Sa'adah bina apa? Umat, masyarakat. Tolong menolong dia, membantu dia. Fil husuli ala ma ribihim iza qadara.
yusa'ada fil husul, pada mendapat, pada menghasilkan di atas segala keperluan-keperluan mereka itu, iza qadara, apabila kita ada kemampuan. Kita ada kemampuan, hendaklah kita tolong, kita bantu, tolong dia supaya dapat dia punya keperluan-keperluan tu tadi. Wa an yamna'a anhum ad-darara mata amkana, dan bahawa adalah ia kita tadi tu, ni hak jiran lagi, hak kerabat, bahawa menegahlah ia anhum, daripada mereka itu, ad-darara, akan kemudaratan. Apa-apa nak timpa kemudaratan atas dia, kita kena pitah pergi awal-awal tolong. Jangan duk biar dia. Mata amkana, apabila kita ada kemampuan, ada mungkin, mana boleh, mana kalau kita boleh tolong, kita tolong. Jangan duk biarkan dia. Tegah perkara-perkara, jangan sekali-kali memberi mudarat terhadap diri dia ataupun harta benda ataupun segala-gala. Kalau dia sakit, cari ubat, bantu, cari akar kayu ke, ubat kedai ke, apa ke, bantu dia. Wa in kanu ghaira muhtajina ila syai'in, dan jika adalah mereka itu ghaira muhtajina, dia tak perlu pun kat kita, dia tak ada nak pun kat kita, dia tak berhajat pun kat kita sekalipun, kata dia, ila syai'in min zalika fa alaihi an yata'ahadahum biziyadah. Kalau dia tak mau, dia tak say kita tolong, kita cuba cari jalan sungguh-sungguh nak tolong juga-juga. Tu nak tolong juga-juga, kata dia. Fa alaihi, maka hendaklah di atasnya, maka hendak adalah di atasnya, atas kita ni, an yata'ahadahum, bahawa bersungguh-sungguh terhadap mereka itu, akan mereka itu. Nak tolong sungguh-sungguh. Makcik hamba mari nak tolong sungguh-sungguh. Nak bantu makcik sungguh-sungguh ni. Semoga dengan kami bantu makcik ni, Allah Ta'ala sayang kepada kami. Pujuk dia, cari jalan. Hak dia kerah lagu mana, apa kalau kita pandai mujuk, maka dia akan jadi lembut. Pujuk sehingga kita dapat tolong dia. Kadang-kadang dia malu kita nak tolong, tak segan bagi tolong sokmo, minta nak tolong, tak sadar barilah. Lekat hutang, lekat budi. Habis di situ. Tak habis rumah, ada sikit lagi. Hukukul jiran, ni hak berjiran pula. Kita ni berjiran keliling. Jiran tu apa dia? Ni kita duk pondok ni, duk kapung, duk keliling kita tu. Kesemua dia panggil jiran tu. Rumah-rumah duk keliling pondok, rumah-rumah duk keliling masjid-masjid, rumah-rumah duk keliling rumah-rumah kita tu, dia panggil jiran belaka tu. Lepas tu kalau kita berjiran, dia ada undang-undang pula, tak boleh kita nak buat sewenang-wenangnya. Ni Islam. Nak mengupak, nak mengutuk, nak maki hamu kok belakang, nak mengata macam-macam, tak boleh. Sebab tu dalam Islam dia comel kalau kita pakak mengaji, pakak belajar, pakak pergi sejid dengan nasihat-nasihat tok guru, barulah jadi elok. Ni tak ambuh. Orang 1000 pergi 4-5 orang je dalam masjid, macam mana nak jadi elok? Nak elok, jalan-jalan nak bagi jadi elok, tak buat. Bila nak jadi elok? Tengok orang tu berjuruh belakang, kita nak jadi juruh, jalan-jalan nak jadi juruh, kita tak buat. Macam mana kita nak jadi juruh? Tengok orang tu mati senyumnya baik, kita pun nak mati macam dia. Kita buat tak serupa dengan dia buat? Tak buat pun tu. Ni hak jiran. Kita tengok dalam hidup kita ni, Islam ni, Masya Allah. Masya Allah, comel, cantik. Al-jaru bermula jiran tu, man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janib. Ialah man jawarat, mereka yang berdekatan. Berdekatan rumah macam kita kapung untuk paki ni, alur ke titik ni.
Rumah tu dekat rumah-rumah tu. Jadi rumah keliling-keliling surau, keliling rumah kita tu, ke semua dia panggil jiran. Itu dia panggil jiran. Jadi rumah-rumah yang ada di sekeliling rumah kita tu, ila arba'i, sampai 40 buah rumah. Ni boleh buat jemaah dah. Tu kampung Tok Pakir tu boleh buat jemaah. Kenapa? Rumah yang ada di keliling masjid Tok Pakir tu, rumah dah lebih daripada 40 buah rumah. Jadi orang yang berada di keliling masjid Tok Pakir tu semuanya dikatakan jiran. Maka orang-orang yang duduk di situ wajib dia kena belajar bab kejiranan. Wajib dia kena ambil cakna, ambil tahu. Kalau ambil tahu, ambil cakna, ambil bab kejiranan, kita ambil, kita kena praktikal, kita buat segala-galanya, maka timbullah di situ ar-rahmah, kasih sayang. Maka kampung pun turun rahmah, orang pakat jadi baik, rezeki jadi murah. Kalau kemarau pun tak jadi kemarau. Kalau banjir tak jadi banjir. Kenapa? Dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang-orang yang ada di dalam kampung tu penuh dengan keagamaan harian dia tu. Sebab dia orang belajar. Ni Islam. Islam bukan duduk di mulut. Pelaksanaan tu. Kata dia, man jawarat daruhu daruka ila arba'ina daran min kulli janib. Man jawarat ialah mereka yang berdekatan, daruhu rumahnya dan rumah engkau. Rumah kita dengan rumah dia tu dekat. Banyak mana tu? Ila arba'ina, sehingga 40 buah rumah. Daran min kulli janib, daripada tiap-tiap penjuru kampung tu. Kumpul ke semua sekali 40 buah rumah. Yang 40 buah rumah tu semua dikatakan jiran ataupun lebih. Ahli semula adab la mafhumalah. 40 buah rumah, 50 buah rumah, 60 buah rumah, 100 buah rumah, ke semua yang berkeliling tu dikatakan jiran. Maka manakala jadi jiran, wajib kena kita ada tunaikan hak-hak jiran kita. Kalau kita bela lembu, bela kambing, bela ayam, jangan sekali-kali natang belaan kita tu menyakiti jiran kita. Ni kena belajar. Bela ayam ke, bela kucing ke, bela apa ke, jangan benda-benda yang kita bela, kita buat tadi tu menyakiti jiran kita. Ni kena belajar. Barulah timbul aman, damai, bahagia, rahmat dan kasih sayang Allah turun ke atas kita. Walahu alaika hukukun, dan sabit baginya, bagi jiran tadi tu, alaika ke atas kita ni beberapa hak yang wajib kita kena tunai terhadap jiran-jiran kita tu tadi. Jiran tetangga. Minha, setengah daripadanya, ayyab da'ahu bisalam, kita berjumpa tu mula dengan salam. Jumpa dia, assalamualaikum Umar, mari mana ni? Senyum je dah. Assalamualaikum mak, mari mana? Waalaikumsalam. Saya sihat. Anak sahur tadi bangun, makan habis sunat. Makan banyak takut tak larat. Tanya khabar, ambil berat. Tu mak. Pertama kita jumpa kena bagi salam, sejahtera atas engkau. Jumpa ya, doa sejahtera selalu dah. Sejahtera atas engkau, sejahtera atas engkau. Tu utama sekali. Sihat ke sihat? Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kau, sihat ke atas kau, segala-gala kebaikan turun di atas engkau. Tu mana assalamualaikum. Segala-gala kebaikan tu adalah di atas engkau. Mana assalamualaikum, seolah-olahnya begitu. Kita doa untuk dia. Tu sunat perjumpaan, kita berjumpa dengan salam. Wa antasna'a ma'ahu al-ma'ruf, dan hendaklah mengerjalah ia seseorang tu serta jiran tu perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Tengok depan rumah dia rupuk panjang, dia mesin tak ada. Kita ada mesin, ada minyak, ada segala-gala, tolong pergi mesin.
Dia tak ada, kita pergi tolong. Buat perkara-perkara yang timbul rasa korabah, rasa kasih sayang terhadap jiran-jiran tu tadi. Kita ada jagung bagi jagung, ada timun bagi timun, ada betik bagi betik, ada cabai bagi cabai. Tolong jiran-jiran kita tu. Rumah dia semak tolong mising. Ajak anak-anak kita pergi gotong royong keliling rumah dia. Tolong bersih kalau sekiranya dia tak ada. Ni jiran. Ni dak. Aku tengok rumah dia semak sama, malah pahit. Tu perangai gapo gitu. Perangai dia malah. Pasal dia kata malah. Kalau dia rajin, dia tak kata malah. Dia buat. Baru timbul kata dia tu rajin. Perangai nak suluh orang. Kita tak nampak. Wa ain tukafi'ahu ala ma'rufihi iza bada'aka bihi. Dan yang ketiganya, dan bahawa adalah sempurnanya kita tolong menyempurnakan dia ala ma'rufihi, atas perkara-perkara yang baik-baik. Tak sempurna kita tolong pergi sempurna. Pai air dia bocor, kita tolong pergi beki. Tengok pai air depan rumah dia tu dah seminggu dah. Dia nak buat dah reti, kita reti, tolong pergi buat. Tu mana tukafi'ahu ala ma'ruf. Tolong. Tengok. Ni hak jiran. Barulah jadi elok. Bukan duk berkelahi balok mu aku. Tu jahil namanya. Dia. So mengaji tak ambuh mengaji. Belagak. Tuhan tukafi'ahu ala ma'rufihi iza bada'aka bih. Wa an yu'addiya ma lahu alaika minal hukukil maliyah. Dan hendaklah bahawa memberi ia seseorang tu ma akan apa-apa lahu baginya alaika tak ke atas engkau. Apa hak ada kita boleh tolong dia, kita bagi. Keperluan tadi itu. Tengok dia tak ada beras, bagi beras. Tak ada ikan, tak ada ikan. Kita duk pergi ke laut ni. Dia buk pun tak ada apa pun, tak ada miskin. Balik ke laut hola ikan 4-5 ekor pergi ke dia. Dia duk kedekut sangat. Ni tak ada. Tu ma'an wa an tu'addiyahu wa an tu'addiya ma lahu alaika. Dan hendaklah bahawa memberi ia akan apa-apa baginya alaika di atas kita. Kita bagi. Minal hukukil maliyah, daripada hak-hak yang dibangsa kepada bangsa pada harta benda. Dia tak kita pergi ke laut, dia tak pergi ke laut, kita bagikan kat dia. Dia tak ada ladang, kita ada ladang, bagi apa yang ada di ladang kita tu kat dia. Sebutir 2 pun tak apa dah. Itu hak jiran. Wa anta'u dahu iza marada, dan hendaklah menziarahi akan dia bila iza marada, apabila dia sakit. Apabila kita dengar dia sakit, kita kena pergi ziarah dia. Cari ubat, cari apa-apa saja supaya dia sihat. Wa tuhanni'ahu iza fariha. Dan hendaklah kita tahnikkan dia apabila dia seronok. Dia baru lahir anak. Seronok kita pun alhamdulillah, syukur banyak-banyak awak dapat anak kan. Umar. Syukur banyak-banyak Allah, seronoknya. Saya ni kalau awak seronok, saya pun seronok juga. Kalau awak duka, saya pun rasa luka juga. Tengok dia seronok, kita pun seronok. Dapat anak ke, dapat apa-apa ke, kita pun tepan seronok. Tu makna kata wa tuhanni'ahu iza fariha. Kita kena tahni. Wa tu'azziyahu iza usiba, dan hendaklah kita takziah kepada dia apabila dikena ujian. Sabarlah, tak apa, sikit baru tu, banyak lagi. Tu pun dia sayang. Kalau dia tak sayang, dia pagi parak lagi teruk. Jadi setakat ni pun alhamdulillah dah, baru sikit baru.
Kita kena takziahkan dia, kena bagi gembirakan dia, kena bagi semangat kepada dia. Ni hak-hak kita berjiran. Wa alla tata'ammadan nazar ila nisaihi, dan jangan sekali-kali manjangkan mata kita memandang kepada anak-anak perempuannya, bini-bini dia, anak-anak dia perempuan-perempuan tu. Jangan. Tengok anak dia comel-comel, aku duk perhati hari-hari. Jangan. Tengok bini dia janguk, lalu tengok bini orang. Tak boleh. Jangan dia pandang lama-lama. Tak baik, tak elok kita berjiran. Nanti dia cerita kat tok lelaki dia tu baik bergocoh luar. Cemburu. Tak? Tengok hari-hari bini aku duk rayak kata dia duk tengok bini aku. Esok ajak gocoh. Cemburu. Jangan. Tu kita berjiran. Wa alla tata'ammadan nazara ila nisa'i, dan jangan sekali-kali memanjangkan pandangan kita terhadap perempuan-perempuan jiran kita, sama ada bini dia ataupun anak dia. Jangan duk tengok lama-lama. Walau kunna khadaman lahu, dan jika adalah dia tu, kita ni orang senang. Contohnya orang kaya, orang banyak duit, panggil mai duduk khidmat rumah kita, bantu kita, kita bayar gaji. Walaupun dia duduk di rumah kita, kita jangan tengok lama-lama dia. Jangan duduk tengok lama-lama. Tu makna kata walau kunna qadaman lahu, dan jika adalah mereka itu jadi khadam, jadi koli bagi kita sekalipun, tak boleh kita nak tengok lama-lama kepada kaum anak-anak bini, kaum anak bini, kaum keluarga jiran kita tu tadi. Wa an tastura auratihi, dan wajib kita kena tutup auratnya. Wajib. Aurat ni benda-benda yang membawa kepada malu dia. Aurat, kecacatan dia tu rumah. Banyak tak? Banyak. Kemarin ni kita lalu tengok, dia buat sesuatu yang tak elok lah. Contoh, lalu tarik, dia boleh buat kerja ni no. Tak sangka pula. Kita tengok. Kita jangan duk buruk cerita kat orang. Kita tutup, kita senyap takat tu kat kita aja. Bahkan kita minta supaya Allah Ta'ala lupakan perkara-perkara yang tak sihat macam tu duduk dalam kepala kita. Kalau tidak dengan kita jadi punuk. Jangan. Benda-benda lagu tu bahaya tu. Jadi virus yang merosakkan akal kita. Tengok keburukan orang tu. Jadi apabila kita nampak keburukan dia, kita kena tastar, tutup. Sehingga kita sendiri pun, kita kalau boleh tak bagi ingat, doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hak aku tengok tadi tolong hapuskanlah dalam hati kami, dalam kepala otak aku ni, supaya tak jadi ingat lagi. Kita tak mau. Wa an turadda anhul makruta biqadri ma tastati'u, dan bahawa engkau tolak daripadanya apa-apa saja yang nak berlaku di atas diri dia tu, al-makruh, akan perkara-perkara yang jijik nak berlaku di atas keluarga dia. Kita kena tolak. Kita kena buat sesuatu supaya benda tu tak timpa kepada kaum keluarga dia. Lagu mana? Contoh di zaman kita sekarang ni, zaman iPhone, zaman telefon. Nak mengorak ya, telefon jumpa dalam hutan mana, jumpa. Tiba-tiba kita tahu. Oh, gini memang ni. Kita cuba nasihat panggil anak dia tu. Nasihat elok-elok. Supaya perkara tu tak berlaku. Mana kalau berlaku tahu kat mak ayah dia, susah hati. Susah hati dia. Jadi perkara-perkara macam tu kita kena cuba cari jalan. Jangan bagi berlaku kepada terhadap jiran-jiran kita tu tadi. Tolong nasihat anak-anak dia ke. Ini hak jiran. Tengok benda tak elok, tolong nasihat. Tu wa an turadda anhul makruta biqadri ma tastati, sekadar kemampuan kita. Panggil dia mai duduk elok-elok, cakap dengan dia. Jangan lagi ni. Kita ni dua tubuh kita ada harga, ada nilai. Harga ada. Jadi kalau nak ke, kita berkira cara molek. Kita menikah mudah. Panggil mak jantan, panggil mak tina, tak tarikh, panggil tok imam, mari angkat nikah. Tak. Zaman sekarang ni macam-macam.
Jadi kita kena bantu tolong. Lah tak leh. Masuk campur urusan keluarga kita pula dah. Pula orang nak tolong kita dah agak kau lain pula. Macam-macam zaman manusia sesat ni. Orang nak tolong dia kata kau lain. Wa antuqabilahu bisyababi bil basyasati wal ihtiram. Dan bahawa hendaklah terima akan senyuman-senyuman. Jadi kalau dia senyum, kita kena senyum. Jangan dia senyum kita masam. Berjumpa dia senyum, orang kita pun kena tuqabil. Senyum, alhamdulillah. Apa khabar? Sihat ke rumah? Rumah kata sihat. Buat apa lah ni? Duk belajar pondok mana? Pondok Irsyadiah macam mana? Boleh dah baca kitab-kitab kawakib, boleh dah. Tak. Kita pun seronok, dia pun seronok lah. Ataupun seronok kita boleh mengajar dah. Kononnya begitu seolah-olahnya. Jadi kita kena timbul seronok di atas apa yang dia dapat keseronokan tu tadi. Itu makna kata wa antuqabilahu bil basyasati wal ihtiram, dan kita kena bagi penghormatan kat dia. Tengok dia dah belajar alim dah. Dulu kawannya dengan Umar ni, kawan baik. Tengok dia hidup Tok Ti Kampung Alu Titi tu 10 tahun balik mari jadi tok guru besar. Tak boleh nak buat sepuluh dulu dah. Sepatut kita kena panggil ustaz-ustaz lah. Syekh Umar ke tak? Syekh Mak jadi tak boleh kita dapat kawan daripada ketika tu. Manakala dia jadi orang alim, kita kena hormat dia sebagai seorang yang alim, walaupun kawan rapat sekalipun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang adalah ia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Berlakulah kita ni orang Islam, sebut kata orang Islam dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, itu memang wajib. Tapi kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, kata Allah, kita nak kena buat apa? Setelah kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan akhirat, apa yang patut kita kena buat? Kata Nabi, fal yukrim jarahu, hendaklah kita muliakan jiran kita. Kena tunaikan segala hak-hak jiran. Nabi suruh. Ini satu kewajipan di atas kita. Ni Islam. Ni Islam kalau nak jadi elok. Bercakap pandai. Nak duduk. Bukan payah pun, tapi perangai tak mau nak tunduk, tak mau nak ubah. Fal yuklim jarahu, naklah muliakan jirannya. Wa an Aisyah, dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadis Nabi. Apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah ambil mana kata-kata ni? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada abang dia, kekasih dia. Apa kata Nabi? Mazala Jibrilu yusini biljar hatta nazantu annahu sayuwarrisu. Lidah Melayu, baca Arab belik lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah Jibril, sama-sama Jibril duk royak. Yusini, kata Nabi, jumpa dengan Jibril ke, Jibril nasihat aku selalu. Setiap kali jumpa Jibril, boleh kata dia nasihat aku, kata Nabi. Apa hak selalu Jibril peringat kepada Nabi kita? Iaitulah biljar, dengan jiran. Dengan jiran-jiran yang duk keliling kita tu. Nabi kata Jibril sangat-sangat ambil berat tentang tu. Selalu dia tanya aku, selalu dia pesan kat aku. Wasiat dengan jiran. Ambil berat tentang jiran, ambil takna tentang jiran. Ini Jibril sendiri. Hatta zanantu annahu sayuwarrisu, sehingga aku sangka bahawasanya dia tu dapat mewarisi. Biarlah ambil cakna tentang kejiranan tu, sehingga dalam lubuk hati kita tu menjadi satu, orang kata apa ni, tabiat. Jadi tabiat. Tak boleh tengok dia terlitas selalu dah. Tengok semua rumah semua, tak boleh tengok, pergi cari tuan dia. Ni, dahlah. Minta maaf dia, aku nak misi rupuk keliling rumahmu. Tengok semua.
tak apa dah merajin buat. Tak ada minyak aku bayar, minyak aku beli, tak apa. Aku nak bersih. Ni nak raya ni. Kita pakat kampung kita bagi bersih bakal raya tahun ni. Ni hak jiran. Ni perkara-perkara yang dipesan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan selalu Jibril pesan kepada Nabi suruh ambil cana, ambil berat tentang jiran. Sehingga kita ambil cana, ambil berat tentang jiran kita tu jadi satu tabiat, satu bi'ah, satu warasah, satu pesaka benda-benda tu. Makna kita kena memberi pertolongan di atas hak-hak jiran kita tu tadi. Ni Islam. Wajib kita kena ambil tahu, ambil cakna, ambil berat, mengaji, duduk, belajar, berlatih. Manakala kita dia mengaji, belajar, duduk, berlatih, buat, maka di situlah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Maka hidup bahagialah kita. Rahmah ubainahum. Kamu dia kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.